Dan dalam waktu yang sama sekarang ni, saya tengok pula semalam kenyataan Datuk Dr. Fuad Zakasi selaku speaker Dewan Undangan Negeri Johor. Nampaknya dia menyindir Anwar Musa kerana apa? Dia kata apa, Anwar Musa ni kekal membisu. Sedangkan Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful mengatakan ahli Parlimen Ketereh itu sebagai saksi hidup membabitkan perjanjian jawatan nombor 2. Dalam saat begini pun masih lagi mereka nak bercakap soal jawatan nombor 2. Sedangkan PAS dah menafikan bahawa wujudnya perjanjian antara Perdana Menteri Yang Berhormat Datuk Ismail Sabri dengan Perikatan Nasional berhubung jawatan Timbalan Perdana Menteri. Presiden dia kata dia mengakui bahawa ada perbincangan mengenai jawatan itu, tapi tidak ada keputusan yang dicapai. Dan hari Selasa lalu Bersatu dilaporkan berkata perbincangan jawatan Timbalan Perdana Menteri telah pun dibuat antara Muhyiddin dan Datuk Seri Ismail Sabri. Ini sesuatu benda yang baru yang menjadi perbualan. Sebab itu Wan Saiful berkata bahawa jawatan itu adalah perjanjian antara Perikatan Nasional dengan Datuk Seri Ismail Sabri sebelum beliau dilantik sebagai Perdana Menteri. Jadi dalam keadaan begitu, Dr. Fuad Zakasi dia kata sekiranya Haji Hadi dah menafikan adanya perjanjian, jadi siapakah pemimpin berbohong berhubung perjanjian itu? Jadi beliau tidak menolak wujudnya perjanjian itu, tapi mungkin dibuat secara sembunyi-sembunyi antara Muhyiddin dengan Datuk Seri Ismail Sabri. Mungkin dia tak menolak. Ini maksudnya PAS ditinggalkan seolah-olah macam ditikam dari belakang lah. Sebab itu Dr. Fuad Zakasi mengulangi pendiriannya bahawa tidak ada sebab Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri melayan desakan jawatan Timbalan Perdana Menteri. Dalam keadaan begini saudara, tiba-tiba semalam tersiar kenyataan mantan minister sesulit kepada Tan Sri Muhyiddin, iaitu Datuk Dr. Marzuki Mohamad di akhbar Berita Harian. Boleh tengoklah NSP Akib. Selain saat ini kita kata, jadi sebab itu saya minta supaya jangan dinafikan jika ianya benar, kerana bangkai tidak boleh ditutup sekalipun ianya diselindungi, namun ia tetap berbau. Kalau sayangkan jawatan, lebih baik tinggalkan UMNO. Jangan nak selindung di sebalik nada-nada yang lunak. Itu keadaannya. Kerana isu pelantikan Timbalan Perdana Menteri ini yang dibangkitkan oleh Dr. Fuad Zakasi, yang mendakwa Timbalan Presiden Bersatu Datuk Seri Ahmad Faizal Azmu, yang kononnya dinamakan sebab untuk mengisi jawatan itu, tak betul. Ahmad Faizal dalam reaksi balahnya menyifatkan ahli Dewan Undangan Negeri Adun Ringgit itu, yang juga speaker Dun Johor itu, sengaja membuat spekulasi yang tidak benar. Mana dia menafikan bahawa dia akan jadi calon Timbalan Perdana Menteri. Kemudian menyusullah kenyataan Tan Sri Hadi, dan apabila bekas ketua setiausaha sulit kepada Tan Sri Muhyiddin sewaktu ketika pengurusi Perikatan Nasional merangkap Presiden Bersatu itu menjadi Perdana Menteri, dia mendakwa perjanjian di antara Perikatan Nasional dengan Datuk Seri Ismail Sabri mengenai jawatan Timbalan Perdana Menteri memang wujud. Ini yang memeranjatkan kita saudara. Menurut Datuk Dr. Marzuki, beliau sendiri terbabit dalam penyediaan perjanjian itu antara Perikatan Nasional yang dianggotai oleh Bersatu, PAS, Gerakan, Parti Solidariti Tanah Airku STAR dan Parti Progresif Sabah SAPP dengan Perdana Menteri. Katanya lah. Jadi dia kata, saya ingin mengesahkan bahawa perjanjian itu wujud, kata Dr. Marzuki. Dan sebagai pegawai Perdana Menteri, waktu itu saya terlibat secara langsung dalam penyediaan perjanjian itu. Ia ditandatangani oleh Tan Sri Muhyiddin dan Perdana Menteri pada 17 Ogos. 17 Ogos saja. Sebelum keputusan dibuat pada 20 Ogos, pada 13 Ogos 2021, dan disaksikan oleh seorang menteri dari Parti Bersatu dan seorang menteri dari UMNO. Itu kenyataan Datuk Dr. Marzuki. Dia juga mendakwa satu pasal dalam perjanjian berkenaan menyebut bahawa dokumen perjanjian yang dipersetujui itu tidak boleh diterbitkan atau dizahirkan dalam apa-apa bentuk. Sebaliknya hanya boleh disimpan untuk rujukan kedua belah pihak. Artinya ada perjanjian sulit lah. Mungkin waktu itu Yang Berhormat Perdana Menteri dia bimbang dalam perkara ini, dapat tahu oleh Majlis Tinggi, maka beliau akan menghadapi
satu tindakan yang tidak baik. Kerana walaupun beliau sebagai anak presiden, kalau dia buat keputusan bagi pihak parti, itu sudah salah. Kerana setiap keputusan parti itu mesti dirujuk dalam majlis tinggi. Setelah majlis tinggi memberi mandat, barulah boleh laksanakan. Ini keadaan saudara. Jadi sebab bila dia kata mereka bersetuju, tidak boleh diterbitkan atau dizahirkan dalam apa-apa bentuk. Sebaliknya hanya boleh disimpan untuk rujukan kedua belah pihak. Ini keadaannya. Sebab itu saya katakan Tan Sri Muhyiddin berani untuk menuntut jawatan tersebut. Artinya benda itu ada. Jadi saya mengharapkan agar Yang Amat Perdana Menteri betul serang. Nyatakan. Kalau silap, katakan silap. Mesyuarat Majlis Tinggi mengaku saya dah menandatangani, mungkin ini kesilapan saya. Dan kalau Majlis Tinggi kata tak mau, maka dia kena akur. Sebab dalam keadaan begini, saya melihat banyak keadaan-keadaan yang warga peringkat akar umbi terasa lah bahawa bagaimana Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri ini politiknya kadang-kadang macam limbo lah, yang tak menentu. Dalam Majlis Tinggi begini, di luar begini, dalam Perhimpunan Agung kata begini, sebaliknya dah tarik balik. Jadi keadaan yang tak menentu. Sepatutnya sebagai seorang pemimpin, nak jadi negarawan, dia mesti firm. Dia tak boleh nak berdolak-dalik. Ini keadaannya. Sebab itu saya hari ini bercakap dalam nada saya sebagai seorang sahabat pada Yang Amat Perdana Menteri. Yang saya katakan jalan keluarnya mudah. Tak usah fikir banyak. Adakan mesyuarat dengan top 5, menghadap Agung, mohon perkenan Duli Yang Muhammadiyah Pertuan Agong agar Parlimen segera dibubarkan. Dia tak payah lagi nak tangguh. Sebab kalau cara permintaan, tekanan daripada Tan Sri Muhyiddin itu, seolah-olah mereka mahu menangguhkan pilihan raya. Takkanlah kita nak lantik Timbalan Perdana Menteri, lepas itu 2-3 minggu bubar Parlimen. Ini pun Timbalan Perdana Menteri yang paling pendek lah. Sebab kena ingat saudara, Datuk Seri Ismail Sabri, beliau memegang jawatan sebagai Timbalan Perdana Menteri dalam tempoh jeda waktu yang tersingkat dalam sejarah. Dia dapat jadi Timbalan Perdana Menteri sekitar dalam sebelum 20 hari bulan, mungkin dalam 16 ke mungkin 13 hari bulan, dalam tempoh 2 minggu. Jadi kalau nak lantik sekarang ni Timbalan Perdana Menteri, maka berulang lagi. Artinya sejarah berulang-ulang. Sebab itu saya melihat permohonan daripada Naib Presiden UMNO seorang lagi, iaitu Datuk Seri Khalid Nordin. Dia menyatakan bahawa negara kita sekarang ni sedang berhadapan dengan pelbagai cabaran politik.